bahawa pada tahun ini sembahyang sunat Aidilfitri akan berlangsung di rumah sahaja dengan khatib-khatib dan imam-imam yang dilantik di rumah masing-masing. Maknanya imam besar di rumah YB adalah YB Rizam lah. Guys, jangan lupa subscribe, like and comment di YouTube RI TV. Ustaz, lagi satu berkenaan waktu PKP ni banyak masa yang boleh kita habiskan masa bersama anak-anak keluarga di rumah, jadi kita boleh bertadarus dan sebagainya. Jadi untuk menjelang malam Lailatul Qadar, boleh dah Ustaz nyatakan keistimewaan berkaitan Lailatul Qadar sepanjang bulan Ramadan ini. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya 1000 bulan bersamaan, kalau kita hitung congak pakai kalkulator, kita akan dapat 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, point 3333. 3 hari, 3 jam, 3 minit, macam tu. Jadi makna kata 83 tahun. Bayangkan satu malam yang kita dapat amalan, pahalanya ibarat beribadah selama 83 tahun. Cuba kita fikir. Lebih baik daripada 1000 malam. Itu lebih baik lagi satu malam tu. Makna kata, dikatakan dalam hadis, Nabi sebut, kejarlah 10 malam terakhir. Yang mana kita tahu, Nabi pada Aisyah kata, pada 10 malam terakhir, Nabi telah mengetatkan ikatan sarungnya, ikatan kain sarungnya. Maknanya dia sudah tidak menggauli isterinya, sebab 10 malam terakhir, Nabi fokus dengan beribadah. Jadi kita fokuskan ibadah sebab Nabi suruh kejar pada 10 malam terakhir dan pada malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk teman-teman YB juga, jangan pening-pening kepala. Kita buat aja tiap-tiap malam, dan dikatakan malam itu bermula daripada maghrib sampailah subuh. Itu adalah malam yang dikatakan sebagai malam. Dan kalau malam tu kita dah memang, tu sebab dia 10 malam terakhir YB kena lagi pesat bagi bantuan dekat orang. YB kena lagi kumpul 10 malam terakhir tu, YB buat kembara sahur ke, YB pergi dekat semua balai polis ke, YB bagi. Kena pula salah satu malam tu, takkan satu malam pun tak kena, kan? 10 malam YB buat, ada satu malam tu malam Lailatul Qadar, jadi YB tak rugi. YB bagi sumbangan dekat mereka yang memerlukan. Pada malam tu, pada sahur tu pula, kepada orang perempuan yang masak sahur, niatkan kerana Allah, mudah-mudahan beroleh pahala ibadah. Kena pula malam itu adalah malam Lailatul Qadar, orang perempuan pun akan dapat juga kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni dikatakan banyakkan beramal ibadah. Tu sebabnya kalau dulu waktu sebelum PKP, 10 malam terakhir ni adalah 10 malam yang paling mengancam kepada masjid dan surau. Sebab dah mula lengang. Sebab orang nak pergi ke Pasaraya TF, orang nak pergi ke pasaraya yang ada dekat luar sana. Tetapi sekarang kita ada kelebihan peluang untuk bertarawih. Jadi jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan sebab sesungguhnya kita tak tahu lagi. Kita anggaplah ini Ramadan yang terakhir kita. Dan kalau inilah Ramadan terakhir, pasti jadikan ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang cukup baik. Jadi sebelum kita mengakhiri live kita ni, saya nak ada satu lagi soalan terakhir, iaitu berkenaan dengan nampak gayanya sambutan raya tahun ini bukanlah biasa-biasa. JAKIM telah mengeluarkan garis panduan sambutan hari raya dan solat raya. Apa pandangan Ustaz tentang persediaan kita dalam menjelang Syawal pada tahun ini? Jadi sememangnya umat Islam akan berasa kelainan pada tahun ini memandangkan sambutan perayaan bukan biasa-biasa seperti mana yang disebutkan oleh YB Rizam tadi. Jadi kalau kita tengok bila bila Syawal ini berlangsung, andai kata kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan, maknanya kita tak boleh nak keluar berjemaah beramai-ramai, solat raya ramai-ramai dengan khutbah raya. Maka apa yang boleh kita lakukan? Pertama, kita masih lagi boleh bangun awal pagi untuk mandi sunat Aidilfitri. Mandi sunat saja aku mandi sunat Aidilfitri kerana Allah. Mudah aja. Kemudian selepas itu kita bersiap pakai pakaian yang kita ada. Tak semestinya beli baju baru. Pakailah pakaian yang paling baru yang kita ada, yang kemas, cantik, sekadaran untuk kita meraihkan hari Aidilfitri. Kerana Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Mana pakaian yang paling elok lah. Kemudian lepas tu kita makanlah
sarapan dulu, makan buah tamat. Ini disunatkan makan. Berbanding Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Aidiladha kita disunatkan berpuasa dulu. Jangan makan apa-apa dulu sampailah dah selesai sembahyang sunat Aidiladha. Lepas tu barulah kita boleh makan. Iaitu pada ketika itu sudah mulalah binatang-binatang korban dikorbankan. Tetapi dalam bulan Syawal, pagi Syawal kita disunatkan makan dulu sebelum solat sunat kerana ingin membezakan pagi Syawal itu dengan pagi Ramadan. Maknanya kita taat pada perintah Allah untuk makan pada pagi itu kerana tidak boleh lagi berpuasa pada pagi Syawal. Dan selepas pada itu, kita bolehlah solat sunat Aidilfitri sebab ada beberapa negeri majlis fatwanya telah mengeluarkan arahan bahawa pada tahun ini sembahyang sunat Aidilfitri akan berlangsung di rumah sahaja dengan khatib-khatib dan imam-imam yang dilantik di rumah masing-masing. Maknanya imam besar di rumah YB adalah YB Rizam lah. Jadi cumanya kita boleh sembahyang sunat Aidilfitri 2 rakaat walaupun tanpa khutbah pun tidak ada masalah. Kalau kita rasa kita nak baca khutbah pun boleh. Kita nak createkan pada hari ni dah nak karang dah teks khutbah yang kita nak buat, boleh juga, tidak ada masalah. Jadi makna kata kita masih lagi boleh, cuma tinggal lagi mungkin kita tak boleh nak berziarah antara satu dengan yang lain seperti dulu. Kita gunakanlah teknologi Zoom macam mana saya dengan YB Rizam buat sekarang ini. Kita boleh gunakan untuk berziarah, tanya khabar kan, tanya khabar dan juga mengutuskan salam dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz, dan saya nak kongsikan juga ataupun pandangan Ustaz berkenaan dengan ada orang kata wabak ni adalah satu kutukan wabak 100 tahun pada tahun 1720 wabak Masil, lepas itu 1820 kolera pandemik, 1920 Spanish flu dan 2020 ni coronavirus. Jadi pandangan Ustaz ini secara bolehkah kita mempercayai secara kebetulan ataupun ianya memang satu kutukan wabak 100 tahun? Ini agak soalan ni agak special sikit. Pada pandangan saya, wabak yang berlaku pada tahun 1720 pada zaman Nabi dulu pun ada dilanda wabak, dan kita tahu sebenarnya sebelum ni beberapa tahun lepas ada beberapa negara juga pernah dijangkiti wabak-wabak juga, dan kita pernah ada wabak H1N1 dan sebagainya. Ini adalah satu apa juga yang diberikan oleh adalah dengan izin Allah SWT. Yang paling penting kita ingat dengan izin Allah. Siapalah kita untuk membuat ketetapan ini adalah bala, ini adalah itu, ini adalah ini. Sesungguhnya pengetahuan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Tetapi apa yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah bagaimana sikap kita di dalam menanggapi dan mendepani wabak yang menimpa kita sekarang. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Apabila datang contohnya anak kita diambil nyawa, contohnya berlaku baru ni ada yang follower yang tanya saya bagaimana nak menghadapi keadaan anaknya tiba-tiba diambil nyawa oleh Allah Ta'ala pada awal Ramadan. Soalan ni mungkin nampak macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya ada kaitan. Apabila dicabut nyawa, apakah maknanya Allah Ta'ala tak sayangkan aku, Allah Ta'ala memang saja nak kenakan bala dekat aku? Kita tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Allah punya rencana. Kita boleh merancang, Allah Maha merancang dan perancangan Allah adalah terbaik. Jadi tidak perlu kita nak meletakkan bahawa wabak yang dulu ini adalah wabak 100 tahun. Kebetulan, kalau betul kita kata ni wabak 100 tahun, bagaimana dengan 4 tahun, 5 tahun lepas dah ada dah wabak coronavirus ini di beberapa negara luar? Bagaimana kita lihat bagaimana coronavirus ni dikatakan selain pada COVID-19 ni dah ada pun berlaku di negara-negara tertentu. Bagaimana wabak-wabak lain? Bagaimana? Adakah kita nak spesifikkan ia sebagai satu bala ataupun ujian atau apa? Jadi terserah pada kita, tetapi yang paling penting masalah tindakan yang pertamanya adalah redha, bersabar dengan ujian Allah, dan kita sentiasa meletakkan kepercayaan, keyakinan kita pada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih, Maha penyayang. Allah tentunya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Saya merakamkan ribuan terima kasih kepada Ustaz SD atas kesediaan untuk live bersama saya pada pagi ini. InsyaAllah Ustaz kita boleh live lagi selepas ni. InsyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada YB. Boleh banyak lagi kita berbincang. Dan Alhamdulillah Ustaz di Selangor kita sehingga semalam dah tinggal 94 kes
Sabak Bernam pun tinggal satu kes saja, iaitu di mukim Sungai Panjang. Jadi kita sama-samalah berdoa agar COVID-19 ini dapat kita tangani, kita mesti menang. InsyaAllah. Dan kepada semua penduduk di Dun Sungai Tawar dan seluruh rakyat Malaysia terus patuh pada PKP ini, perbanyakkan masa di rumah, dan hanya mereka wakil keluarga saja yang digunakan pula untuk perkara-perkara penting. Jadi saya ingat dengan patuh kita kepada PKP ini, semoga rantaian COVID-19 ini dapat kita tangani. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Salam Ramadan. Salam Ramadan.